Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, terutamanya nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat makrifat, nikmat hidayah, taufik dan sebagainya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua sampai bila-bila. Kuliah Masjid Abidin secara online pada malam ini ingin menyambung lagi huraian kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah sambungan bagi kalam hikmat yang ke-178, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, innama ihtajaba li syiddati zuhurihi wa khafiya 'anil absari li'izami nurihi. Sesungguhnya terhijabnya Allah dari penglihatanmu, yakni penglihatan mata hatimu, kerana sangat terangnya, kerana terlalu nyatanya, dan samar dari penglihatan itu, yakni penglihatan itu menjadi samar-samar, yakni tidak jelas, kerana besarnya sinar cahaya nurnya. Jadi kalam hikmat yang ke-178 ini, Syekh Ibn Atha nak beritahu kenapa terjadinya fenomena hati yang terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terdendeng. Jadi terdendengnya hati ini, kalau dendeng itu tebal doa lalu, ataupun dendeng yang terlalu tebal menjadikan seseorang itu ingkar, tidak percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat-sifat kesempurnaannya itu. Ataupun dengan kata lain, hijab yang terlalu tebal membawa kepada kekufuran. Membawa kepada kekufuran, keingkaran dan sebagainya. Kadang-kadang hijab itu ada hijab tapi tidak terlalu tebal, membenarkan cahaya sikit-sikit dapat masuk. Ini tamsilan, analogi. Ini yang menjadikan seseorang itu ada tasdik keimanannya kepada Allah, ada kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat kesempurnaannya. Cuma hatinya itu penuh dengan kelalaian, keyakinannya itu tidak kukuh, pandangan makrifatnya tidak tajam. Itu juga sebahagian daripada fenomena terhijab. Jadi terhijabnya seseorang ni, manusia dalam dunia tasawuf ni, dari sudut ataupun dari aspek ilmu tasawuf ni, apa sebabnya? Inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha. Jadi kita ni sebagai seorang manusia ni, yang menjadikan kita tak nampak sesuatu itu. Ini sebagai satu bandingan saja, satu analogi untuk memahamkan kita, untuk memudahkan kita faham kalam hikmat Syekh Ibn Atha ni. Yang menjadikan kita ni tak nampak sesuatu perkara itu
ada dua keadaan pada dasarnya. Pertama sekali kerana dia duduk terlalu jauh daripada kita. Jadi tak nampak juga. Kedudukan terlalu jauh menjadikan kita tak nampak satu benda tu. Satu. Yang kedua, kedudukannya terlalu dekat dengan kita. Sesuatu benda tu bila duduk jauh dah lalu, memang kita tak nampak. Tapi benda yang sama kalau dekat dah lalu dengan mata kita sampai tepek dengan mata kita, tak nampak juga. Jadi, kenapa terjadi demikian? Dalam perkara seperti ini kelemahan pandangan kita. Ingat, kelemahan pandangan kita. Ini analogi asas untuk kita faham kalam hikmah ni. Kiasan atau membandingan asas. Puncanya kelemahan kita. Jauh dah lalu, dah nampak. Dekat dah lalu, dah nampak. Dalam situasi, dalam kadar yang terhad, yang tertentu baru kita boleh nampak. Jadi itu kelemahan kita. Kembalinya kepada kelemahan kita sendiri, pandangan kita. Baik. Maka perkara ini didatangkan oleh Syekh Ibn Atta' sebagai satu bandingan, sebagai satu kiasan analogi untuk memahamkan kita dalam aspek ketuhanan. Maka Syekh Ibn Atta' berkata dalam kalam hikmah ini, innama ihtajaba li syiddati zuhuri wa khafiya anil absari li izami nuri. Terhijabnya seseorang itu kerana terlalu terang Allah Ta'ala, terlalu jelas, terlalu nyata. Dan tersembunyinya sama-sama pandangannya itu nisbah pada cahaya kok terlalu, bukan saja kerana terlalu terang, bahkan terlalu besar skala cahaya tu. Macam kita lah, lampu suluh tu, kalau dia terang dah lalu, kemudian meter dia tu besar macam spotlight tu. Kalau terang tapi kecil, dah lagi tengok sipi-sipi celah-celah tu. Tapi dahlah cahaya terang. Kemudian meluah pula cahayanya tu, meliputi spotlight besar ni. Memang tak nampak benda. Kalau kita kat jadi macam anak pitang lah. Cahayanya kuat, kemudian meluas cahayanya tu. Jadi tak nampak. Itu tamsilan mudah. Alat panca indera manusia sangat terbatas. Jadi panca indera yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni salah satunya penglihatan. Sebenarnya yang melihat itu adalah ruh kita. Kita kena ingat ruh kita. Adapun mata kita ni, itu adalah alat dia. Gerak mata kita ni, gerak anak mata kita dan sebagainya, fungsi dia itu alat. Tapi sebenarnya melihat itu ruh kita. Sebab tu orang yang sudah mati, maka panca indera ni sudah tidak berfungsi, sekalipun alatnya dok rosak sikit. Mata macam biasa tapi tak berfungsi lagi. Sebab apa? Kerana yang melihatnya itu adalah ruhnya tu dengan perantaraan menerusi alat mata itu. Kita kena faham sampai ke situ. Saya tak nak pergi panjang. Nanti ada isu-isu yang berkait. Tak apalah. Nak ambil mukadimahnya setakat tu je. Maka untuk mencapai sesuatu, supaya kita dapat lihat sebagai contoh, supaya harus tepat pada ukuran yang tertentu. Supaya apa yang kita tengok tu dapat dilihat dengan baik, ukuran itu biar tepat, jarak dia tu. Jangan dekat dah lalu, jangan jauh dah lalu. Jika sangat jauh dah lalu kedudukan benda tu, tidak dapat dicapai, tak dapat nak lihat juga. Terlalu jauh, tak nampak. Maka demikian pula jika sangat dekat, demikian juga kalau sesuatu benda itu kedudukannya dekat dah lalu pun tak nampak juga. Ini dua keadaan. Tidak dapat dicapai juga. Baik, demikian pula terangnya sesuatu yang akan dicapai. Kemudian benda yang kita nak tengok tu pula cukup tak cahaya je. Harus dalam ukuran yang memungkinkan. Yakni cahaya cukup. Bukan saja kedudukannya dari segi dekat, jauh dekat tu. Bahkan cahaya yang diperlukan untuk nampak benda tu cukup ke tak? Sehingga gelap tidak dapat dicapai. Kalau cahaya tak ada, gelap gelemak, tak ada benda. Bendanya ada. Duduk kedudukan yang betul. Tak jauh sangat, tak dekat sangat. Tapi cahaya tak cukup. Tak nampak juga. Demikian pula jika sangat terang menyilaukan.
Demikian juga kalau cahayanya itu terang doa lalu seperti yang ditamsirkan tadi. Juga tidak dapat dilihat. Tak cukup cahaya doa lalu pun gelap gelemak dah nampak benda. Terang doa lalu pun dah nampak benda. Jauh sangat dah nampak. Dekat sangat dah nampak. Itu dia. Jarak dan cahayanya. Baik. Kedua sebab ini, yakni dari segi jarak, kemudian dari segi kekuatan cahaya, sebenarnya bukan hijab. Jadi dalam dua keadaan tadi tu, jarak jauh sangat ke, dekat sangat ke, terang doa lalu ke, ataupun malak doa lalu, sebenarnya dia bukan satu yang bersifat hijab. Kerana hijab ni dendeng. Maksud dendeng, antara kita dengan benda yang kita nak tengok tu, ada benda duk selang tengah, duk selit tengah tu, yang mendendengi kita. Itu konsep hijab. Jadi dalam persoalan ini, nak diberitahu kepada kita, tak nampak tadi tu bukan isu hijab. Hijab itu cerita lain, itu isu lain. Tapi tak nampak tetap tak nampak. Jadi kalau bahasa mudahnya kita nak beritahu, yang menjadikan sesuatu tu tak nampak sama ada dengan sebab apa yang disebut pada malam ini, atau sebab ada benda yang mendendeng. Kadang-kadang satu benda tu duduk pada jarak yang betul, cahaya cukup, tapi tak nampak juga sebab apa, ada benda yang dendeng. Itu satu hal. Sekarang yang nak dibincangkan, yang nak dijelaskan persoalannya sekarang bukan dari sudut tu. Bukan sudut ada hijab. Ni tak ada ni kira lain ni. Ini cerita lain. Tapi tak nampak juga ni. Kedua sebab ini sebenarnya bukan hijab. Sebab apa bukan hijab? Sebab sesuatu itu tidak dapat terhijab oleh zatnya sendiri. Antara kita ni dengan benda kita nak tengok ni tak nampak. Dan tak ada benda yang mendendeng. Tapi tak nampak juga. Jadi hak tak nampak tadi tu dengan sebab tadi tu. Sama ada kedudukan jauh doa lalu atau dekat doa lalu. Ataupun cahaya tak cukup, ataupun cahaya terang doa lalu. Tak nampak juga. Bukan isu ada benda dendeng tak. Kerana kita tidak akan terdendeng dengan diri kita sendiri daripada melihat sesuatu. Tak ada. Itu benda yang kita tak boleh nak terima. Akal kita tak nak terima, kita terdendeng dari melihat sesuatu kerana terdendeng dengan diri sendiri. Tak ada. Kalau terdendeng, ada benda hak dendeng kita tu sehingga tak nampak. Dalam kes ni, bukan dalam bab ini. Bukan dalam bab ada benda yang mendendeng. Tapi kes lain. Ini Syekh Ibn Athaq nak beritahu kita. Tetapi yang nyata kini, yang menjadi hijab itu hanyalah kelemahan alat yang ada pada manusia itu sendiri. Jadi dalam kes ni, yang menjadikan tak nampak tu kelemahan kita tu, kelemahan indera kita tu. Jauh sangat tak nampak, dekat tak lalu tak nampak. Kemudian cahaya tak cukup tak nampak, terang tak lalu pun tak nampak. Padahal tak ada benda pun dendeng. Jadi kenapa tak nampak juga tu? Kerana kelemahan kita. Kalau tak nampak kerana ada hijab, ada sebab yang munasabah, iaitu ada yang mendendeng. Sekarang tak ada benda tu. Tapi tak nampak juga. Syekh nak beritahu kenapa boleh jadi tak nampak juga? Kerana kembalinya kepada kelemahan indera kita. Ini analogi yang Syekh Ibn Athaq mendatangkan dia untuk memahamkan kita dalam bab mengenal ataupun memahami persoalan ketuhanan, mengenal Allah Ta'ala ni. Kenapa kita ni terdendeng ataupun tak dapat makrifat yang kukuh terhadap Allah? Ni Syekh Ibn Athaq nak beritahu. Sebab kita ni, kalau nak berubat penyakit, kita kena tahu penyakit tu dulu. Kita sebab itu tidak usaha kita untuk merawat satu penyakit tidak mendatangkan hasil yang baik kalau kita sendiri tak tahu penyakit tu apa benda. Gatal, tak tahu gatal ni gatal benda, kurak ke ataupun kerana gatal kena daun-daun hok jadi gatal ke ataupun kena getah ke apa, tak tahu. Jadi kita nak tahu obat benda. Oleh kerana kita tak tahu gatal penyakit sebenarnya tu, kita tak benda-benda, tak kaki tiga lah, tak inilah, macam-macam lah. Jadi dia tidak akan menyembuh mendatangkan kesembuhan yang baik sebab kita tak tahu penyakit. Maka demikian juga dalam masalah makrifat ni, kenapa kita ni tidak
mencapai dan memperoleh makrifat yang kukuh terhadap Allah, kita kena tahu punca dia. Barulah kita tahu nak berobatnya macam mana. Baik, kata pujangga dalam gubahan syairnya. Ini penyair-penyair Arab dia kata. Dengan cahaya dapat menjadi terang semua yang engkau lihat dari bentuk gambar lukisan. Jadi gambar lukisan yang ada ni, dengan ada cahaya, nampak terang. Dan dengan nur itu juga adanya benda-benda alam ini tidak dapat diragukan. Sebagaimana kita tengok gambar tu, gambar nampak terang gambar sebab cukup cahaya. Maka kita dapat menerima, dapat tengoklah gambar tu. Yakinlah ada gambar tu, tahulah siapa dia duduk gambar tu. Maka demikian juga dalam bab ketuhanan ini, dengan nur ilahi ni, nur makrifat yang dikurniakan Allah Ta'ala ni, menjadikan kita dapat melihat, dengan erti melihat dengan mata hati kita tentang kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita memerlukan nur itu. Nur petunjuk hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ia menjadi samar kerana sangat terangnya. Tapi kalau gambar cahaya tu terang doa lalu, ini tamsilan kepada alam fizik lah. Kalau cahaya terang doa lalu, maka jadi tak nampak ataupun jadi kelabu sama-sama. Maka apabila engkau melihat, tetapi ia menjadi samar kerana sangat terangnya oleh panca indera. Tetapi dapat dicapai oleh orang yang tajam mata hatinya. Orang yang dikurniakan Allah pandangan mata hati yang tajam, maka dapatlah mereka mengesan, dapat memahami persoalan-persoalan perkara seperti ini. Maksudnya, kalau mata kita ni dengan cahaya terang doa lalu jadi pina, jadi sama-sama tak apa nampak, tapi bagi orang yang dikurniakan matanya kuat, dia boleh nampak. Itu bergantung kepada keadaan pandangan dia itu sendiri. Itu kalau kita tengok dalam aspek tamsilan benda zahir ni, adat kita kok kalau cahaya terang tu tak nampak, jadi sama-sama kelabu. Tapi orang yang mungkin diberikan kekuatan mata dia, pandangan dia kukuh, molek, dia boleh nampak dengan baik. Sama juga dalam masalah makrifat, bahawa dalil-dalil, kalau kita tengok dari sudut-sudut dalil lah, kalau tengok dari segi tasawuf, tajalli, penzahiran, penampakan, Allah Ta'ala menzahirkan rahsia-rahsia dan sifat-sifat ketuhanan dia tu. Yang mana semua itu ternyata pada makhluk ciptaannya, pada diri kita sendiri dan makhluk-makhluk yang lain. Semua itu menjadi cerminan yang memperlihatkan rahsia-rahsia dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang benda tu sangat jelas dan nyata, terang. Tapi kerana terang dak lalu kadang jadi tak nampak. Jadi tak nampak tu puncanya, baliknya, tempat baliknya kat mana? Tadilah kelemahan pada diri kita. Kelemahan pada diri kita. Jauh sangat tak nampak. Dekat sangat tak nampak. Terang sangat tak nampak. Kelabu tak lalu pun tak nampak. Kelemahan atas diri kita. Jadi kelemahannya pada diri kita. Dalam bab makrifat, Allah Ta'ala sangat jelas penzahiran dia tu. Dalil dia, kenyataannya, penzahirannya yang tercermin pada makhluk ni sangat terang, jelas dan nyata. Tapi jadi tak nampak juga kerana kelemahan kita ni. Kerana kelemahan hati kita, kejahilan kita, kerana kelalaian kita dan sebagainya. Jadi kelemahannya balik sini. Bukan masalah ada benda yang dendeng tutup sehingga tak nampak. Sehingga kita terdendeng daripada melihat rahsia-rahsia keagungan Allah. Bukan ada benda lain, tak tahu. Sebenarnya kelemahan pada aspek kita. Jadi dalam bab ini, laluan untuk mencapai makrifat tu kena baiki diri. Kena tahu kat mana kelemahan diri kita sehingga kita terdendeng daripada melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah Ta'ala ni, kena baiki situ. Maka kembalinya tempat yang kena baiki tu sehingga dengannya kita tak boleh makrifat tu diri kita sendiri. Kejahilan kita tadilah. Sifat-sifat buruk mazmumah yang ada pada kita yang menjadi, yang menutup pandangan kita tu, yang menjadikan pandangan kita tu menjadi keliru, pengaruh nafsu, keta'asupan dan sebagainya.
fanatik, kejahilan, macam-macam lah yang menjadikan pandangan kita jadi keliru. Mata hati manusia ni dia murni pandangan dia. Dia murni pandangan, tapi bila dicampur dengan banyak perkara, pengaruh-pengaruh nafsunya, sifat-sifat buruk, jadi pandangan kata orang ada biasang. Yang biasang ni dia tidak luruh pandangan dia tu. Dia nampak macam tak nampak dengan baik lah bahasa mudahnya. Jadi tempat tu lah tempat yang kita kena baiki. Cermin kalau dia licin molek itu dia nampak molek. Tapi kalau dia kelak kata orang ataupun dia kedudukan tak betul, tinggi rendah dan sebagainya, pandangan jadi gambar orang nampak tu bermacam-macam. Sama juga mata hati manusia. Jadi tepat masalahnya pada diri kita ni. Kalau cermin kat cermin tu sendiri, cermin hati kita tu. Itu tepat masalah dia. Sehingga jadi tak nampak situ. Ada debu dak cermin kita tu. Mata hati kita tu. Bukan masalah ada benda yang tutup dendeng tengah kita, ada benda yang tak ada. Atas cermin mata hati kita. Banyak debu kedok, kedudukan betul kedok, kemudian dia sama rata kedok dan sebagainya. Itu tempat yang kita kena baiki. Maka apabila engkau melihat dengan mata hatimu, tidak akan menemukan sesuatu yang terlukis pada benda-benda itu selain daripadanya. Yakni kalau kita dikurniakan Allah mata hati yang murni molek, yang bersih, yang naluri yang baik molek, kita tengok alam semesta ni terus ternampak pancaran ataupun penzahiran kenyataan cerminan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah dengan cara seperti ini dalam tasawuf itu dinamakan ma'rifatul haq, mengenal kebenaran dia, yang memahamkan kita tentang makna-makna ketuhanan dia itu, kudratnya, iradatnya dan sebagainya. Kita faham dengan akal, dengan pandangan akal kita, dengan pandangan mata hati kita, kita boleh mencapai, menanggapi semua itu. Tapi hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kita di dunia ini. Dengan akal kita, dengan hati kita tak dapat dicapai. Yang tu dipanggil sebagai ma'rifatul haqiqah, mengenal hakikat sebenar Allah Ta'ala. Dia akan balik kepada firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dia akan balik kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dia akan balik kepada sabda Nabi, subhanaka la uhsi sana'an alaika. Dia akan balik kepada kata-kata Sayyidina Abu Bakar, subhana man lam yaj'alid dalil ala ila ma'rifatihi illa al-ajza an ma'rifatihi. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak menjadikan subhana man lam yaj'alid dalil ala ma'rifatihi illa al-ajza an ma'rifatihi. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak menjadikan jalan untuk mengenal, yakni mengenal hakikat sebenar diri Tuhan itu kecuali al-ajz, yakni lemah, tak mampu nak kenal hakikat sebenar Allah Ta'ala. Ini kalam-kalam seperti ini merujuk kepada satu hakikat bahawa hakikat sebenar ketuhanan Allah tidak mampu dicapai oleh sesiapa pun. Syekh Abdul Qadir menamakan ini sebagai sirrul asrar, rahsia dari segala rahsia. Terselindung. Kalau dalam al-asma' al-husna, dia akan balik kepada al-batin, yang tersembunyi, tak mampu dicapai oleh sesiapa pun. Kalau balik kepada usuluddin, dia akan balik kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala tu yakni maha suci ataupun berlawanan, berbeza daripada segala makhluk. Tak ada contoh kita nak bayang. Kalau kita nak tanggapi, tak ada contoh dia. Dan nak kenal mana? Dalam usuluddin dia ada kaedah dia, al-ajzu anil idrak. Tak mampu nak kenal hakikat sebenar Tuhan tu, siapa dah tu. Itu kehendaknya. Berarti bolehlah tu, peganglah kuat-kuat situ. Ini pegangan. Jadi pegangan dalam ilmu usuluddin dengan tasawuf ni dia selarah. Cuma tasawuf ni dia susun molek, jelas nampak. Usuluddin ni dia atur direct tu. Jadi kadang-kadang kalau kita tak cana molek, kita jadi pening sikit. Sebab mengaji usuluddin ni mengaji arah yang sama. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, dia tu sama je. Nak faham satu-satu tu. Usuluddin, kalau tasawuf, dia faham. Mula-mula hakikat sebenar mengenal ma'rifatul haqiqah. Tak dapat dikenal hakikatnya. Kalau kita boleh kenal dia ke mana? Ma'rifatul haq, mengenal kebenarannya. Apa yang Allah zahirkan pada makhluk ni menjadi cerminan yang memahamkan kita tentang sifat-sifat dia, kudrat dia, iradat dia, tergambar.
dapat difaham oleh akal, dapat dicapai oleh akal, dapat dirasa oleh mata hati, dapat ditanggapi oleh mata hati kita. Itu bahagian-bahagian yang dapat kita capai. Jadi mengenal Allah Ta'ala ni pada peringkat itu dinamakan ma'rifatul haq, mengenal kebenaran Allah. Biar kita faham oleh benda ni. Hari ini akidah umat Islam kita diganggu, dan bukan sekarang, sejak dulu lagi. Cuba nak ditonjolkan akidah-akidah yang mensabitkan Tuhan itu ada tepat, ada rupa, ada bentuk dan sebagainya. Ini fitnah akhir zaman belaka ni. Kena jaga-jaga. Sesiapa yang nak pegang akidah seperti itu tu, yang disebut sebagai musyabbihah, mujassimah tu, peganglah. Tapi itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan. Nak letak nama apa-apa, letaklah. Nak siapa dia nak pegang, peganglah. Tapi nak kabur, itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam sejak dari dulu sampai hari ini. Itu dia. Dan apabila engkau mencari sesuatu hakikat dari lainnya, kalau kita nak cari sesuatu kebenaran sesuatu dari yang lain daripada Allah Ta'ala, yang pada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka nyata engkau masih tergelincir oleh ekor baju kebodohanmu sendiri. Ini bahasa tamsilang. Ekor baju kebodohanmu sendiri. Ini bahasa tamsilang lah. Yang ni nak kabarnya, kalau kita mencari hakikat kebenaran pada yang lain dari Allah, berarti kita ni masih lagi terbabah dalam kebodohan kita lagi. Yang Maha Pencipta ataupun Yang Maha Kuasa, kita tengok pada benda yang lain lagi. Yang Maha menentukan segala-galanya, kita tengok pada benda yang lain lagi. Itu adalah akibat kebodohan kita. Sama ada kejahilan kita. Kalau kita jahil, kita tak percayalah benda tu. Sekarang tak jahil. Tapi pandangan hati kita tu banyak tu tengok ke lain lagi. Itu kerana ghaflah. Dalam tasawuf itu disebut kebodohan. Maka demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-178. Intipatinya apa? Kalam hikmat yang ke-178 ni Syekh Ibn Atta' nak beritahu bahawa yang menjadikan kita ini tidak dapat mencapai makrifat yang teguh, yang murni, yang mendalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah punca dari kelemahan diri kita sendiri. Kelemahan diri kita. Bukan masalah Allah Ta'ala tu sangat susah, sangat sukar ataupun susah untuk dikenali, tidak. Dia sangat terang, sangat jelas, sangat dekat. Tapi tak nampak juga kerana kelemahan kita. Kelemahan itulah yang perlu kita perbaiki. Maka untuk menghuraikan perkara ini, Syekh Ibn Atta' mengkiaskannya, menganalogi benda ni dengan pandangan zahir fizik kita tadi itu. Yang mana kita jadi tak nampak kerana kedudukannya terlalu jauh atau terlalu dekat. Cahaya malak dah lalu, tak ada cahaya gelap dah lalu ataupun terang dah lalu, tak nampak belaka. Kenapa jadi begini? Kelemahan pandangan kita. Itulah yang perlu kita baiki. Kalau kita dapat baiki yang tu, nampaklah seperti sedia kala. Kalau dekat dah lalu pun, insya-Allah boleh nampak kalau pandangan kita kuat. Jauh sangat pun boleh nampak kalau pandangan kita kuat. Terang dah lalu pun boleh nampak kalau pandangan kita kuat. Ataupun malak dah lalu pun boleh nampak kalau pandangan kita kuat. Jadi nampak tu kerana kelemahan. Maka dalam makrifat seperti itu juga lah. Kesimpulannya, bahawa dalam masalah untuk memperoleh makrifat terhadap Allah ni, nak mengenal Allah Ta'ala ni, ini penting. Mengenal Allah Ta'ala benda yang sangat penting. Sebab apa? Inilah bekalan kita, harga diri kita. Inilah apa-apa yang menjadi paling penting dalam kehidupan kita duduk situ. Bahkan makhluk semua ni, manusia dan jin ni diciptakan untuk tujuan tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan besar manusia dan jin diciptakan oleh Allah, tujuan tu, untuk mengenal penciptanya. Di dunia ini, itulah tujuan besar manusia dan jin diciptakan oleh Tuhan. Bahkan di akhirat nanti, asas kebahagiaannya itu juga. Sebab tu kita nak mengakhiri dunia ini, biarlah kita mengakhirinya dalam kalimat La ilaha illallah. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang di akhir kalamnya, penutup hidup dia,
episod terakhir dalam hidup dia ni berakhir dalam kalimat ini, la ilaha illallah, penuh dengan kefahaman, dengan keyakinannya, dengan ingatannya, kesedaran hatinya, keyakinan hatinya. Itulah yang perakhiran hidupnya. Dakhalal jannah, jamin syurganya, kata Nabi. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-179. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu. Wal yakun talabuka liizharil ubudiyyati wa qiyaman bihukukir rububiyah. Baik, apa maksud kalam hikmat ini? Jangan sampai doa permintaanmu kepada Allah itu kau jadikan sebagai alat, yakni sebab ataupun faktor untuk datangnya pemberian Allah kepadamu. Nescaya akan kurang pengertianmu, yakni makrifatmu kepada Allah, yakni terhadap Allah. Tetapi hendaknya doa permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaanmu dan menunaikan kewajipan terhadap kemuliaan, kebesaran dan kekayaan Tuhanmu. Jadi Syekh Ibn Atta menerusi kalam hikmat yang ke-179 ini nak memahamkan kita tentang kedudukan doa kita tu. Kalau kita orang awam yang baru masuk Islam, tak perlu sangatlah faham benda-benda ni lagi ni. Dengan erti kita ni disuruh berdoa dan insya-Allah doa kita mustajab. Dengan berkat doa kita itu bahasa standard lah. Nabi suruh kita berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan ku perkenankan. Nabi bersabda, man la yas'alillah yaghdab alaih, sesiapa yang tidak mohon, minta, berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala murka kepadanya. Jadi kita disuruh. Bila disuruh ni, maka dia ada kaitan dengan istijabah, diperkenankan, ditunaikan permohonan kita itu. Jadi bahasa mudahnya doa kita menjadi sebab kita ini mendapat apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita kendaki, maka doa menjadi sebab. Tapi bila kita mendalam sikit pengajiannya, kefahaman, ketauhidannya, makrifatnya, maka tasawuf memahamkan kita sesuatu yang lebih mendalam sikit lagi. Inilah yang perlu kita nak faham sikit. Bagi orang yang faham asas tadi tu, bahawa doa ni disuruh, dia adalah perintah syarak dan menjadi sebab kepada kita diperkenankan permohonan kita dan dikurniakan. Itu asas yang kefahaman kita. Maka sekarang Syekh Ibn Atta nak memahamkan kita supaya lebih halus sikit lagi, supaya kita ni lebih beradab dalam hubungan kita dengan Allah dalam doa kita tu. Itu maksudnya. Baik. Maka kata Syekh Ibn Atta, jangan sampai permintaanmu itu, doamu itu menjadi faktor kepada mendapat kurniaan Allah kepadamu. Kita dibimbang takut terbabah di sini. Seolahnya kita bimbang sampai satu tahap kita tenggelam dalam sangkaan bahawa doa kita lah yang menjadi faktor kita mendapat kurniaan itu. Bagi orang awam, tak apalah. Bagi orang mengaji Usuluddin dalam sikit, dia kena faham. Takut jadi terbabah situ tu. Jangan sampai bahawa doa dia tu, kita anggap doa kita ni menjadi faktor kepada kita dapat apa yang kita kendaki itu. Itu bukan kefahaman yang betul lah. Lepas tu Syekh Ibn Atta kata, kalau sekiranya begitu, maka itu menunjukkan bahawa kurangnya kefahaman makrifatmu terhadap Allah. Kalau begitu macam mana? Maka hendaklah permohonanmu, permintaanmu, doamu itu atas tujuan, pertama sekali nak menyatakan pengabdian dirimu kepada Allah. Yang ni kita berdoa tu atas dasar kita ni hambanya, hamba Allah. Yang mana hamba ni, kehambaan tu, pengabdian diri tu, dia mesti minta dengan Tuhan dia, dan minta dengan yang lain. Jadi dia berdoa ni atas dasar tu. Atas dasar dia hamba Allah yang kena minta dengan Tuhan dia. Yang kedua, wa qiyaman bihukukir rububiyah,
dan melaksanakan hak-hak ketuhanan. Tuhan itu tempat makhluknya minta. Maka dia minta dengan Allah Ta'ala ni atas dasar dia hambanya dan Tuhan itu Tuhan dia. Dan Tuhan perintah dia supaya buat benda tu, dia pun buat. Dan hamba ni memang disuruh supaya minta dengan Tuhannya, kan itu diperintahkan oleh Tuhannya. Itu maksudnya. Jadi dia berdoa kepada Allah atas dasar ubudiyah, pengabdian diri, yakni dia laksanakan perintah Allah yang memerintahkan dia supaya, yang memerintahkan kita ni supaya berdoa kepada dia. Jadi kita buat ni atas dasar laksanakan perintahnya. Satu, Allah Ta'ala perintah kita supaya minta dengan dia, kita laksanakan. Yang kedua, iaitu menunjukkan kehambaan kita ni hamba, tempat bergantung kita kepada Allah. Jadi kita minta atas dasar tu. Asalnya aku ni hamba-Mu, aku minta denganmu ya Allah. Yang kedua, kau suruh benda ni dan aku buat ini atas dasar memenuhi hak-hak ketuhanan-Mu. Bahawa Tuhan itu tempat makhluk ni minta, tempat makhluk bergantung harap, maka aku buat atas dasar ni. Jadi atas dasar menyatakan ubudiyah dan mentahkikkan rububiyah. Baik, apa maksudnya? Baik, sekarang isunya adalah antara takdir dengan doa. Apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni ada dua perkara yang perlu kita fahami baik-baik menjadi landasan untuk kita faham dia ni. Pertama sekali adanya takdir Allah. Yang kedua adanya suruhan berdoa. Macam mana nak disatukan, nak diadukan dua perkara ni? Takdir Allah Ta'ala tu dia adalah merupakan rahsia ketuhanan, tapi tetap kena percaya. Pertama sekali takdir ni di rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau percaya kepada takdir Allah, baik ke buruk ke, memang sudah ada takdirnya. Cuma tinggal lagi dia tu rahsia, tak orang tahu benda tu. Menjadi rahsia Tuhan. Cuma Tuhan khabar benda tu ada. Aku sudah tetapkan. Tapi apa yang ditetapkan tak tahu. Cuma disuruh percaya. Sebagai kita ni sebagai seorang Muslim, manusia wahyu yang diberitahu kepada kita, bahawa memang ada. Aku telah tetapkan semuanya, kata Allah. Baik ke buruk ke, tapi itu jadi rahsia. Kemudian, jadi perkara seperti ini, ketetapan yang menjadi rahsia Tuhan ini, orang panggil hakikat dalam tasawuf. Sebab apa? Dia ni benda yang terselindung, tersembunyi, hakikat. Hak tak nampak bahagian hakikatnya. Salah satu daripada hakikatnya, inilah takdir Allah ni yang menjadi rahsia orang tak tahu. Adanya takdir tu orang tahu belaka. Apa yang ditakdirkan tu orang tak tahu. Jadi kita kena biar nampak je lah. Ada takdir tu semua orang yang beriman kepada Allah semuanya tahu bahawa adanya takdir. Jadi percaya kepada takdir itu aspek syariat kerana semua orang tahu belaka. Tapi hakikat apa yang ditakdirkan tu tak ada orang tahu. Itu hakikat dia. Perkara yang ditakdirkan tu tak ada orang tahu tu hakikat dia. Jadi sekarang kita letak takdir dalam persoalan hakikat, perkara yang tersembunyi dari pengetahuan. Cuma kita disuruh diberitahu supaya bahawa benda ni ada. Baik. Kemudian Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Jadi Al-Quran juga yang beritahu ada takdir, tapi Al-Quran juga yang memerintahkan kita supaya berdoa kepadanya, kepada Allah. Jadi perintah supaya kita melaksanakan doa, bermohon kepada Allah dan dijanjikan mustajab, itu aspek syariat. Syariat ni aspek zahir, aspek usaha, aspek perintah Tuhan kepada kita. Jadi aspek-aspek ni orang panggil syariat. Hal-hal yang zahir, hal-hal yang bersifat perintah Allah kepada kita supaya kita laksanakan, semua ini disebut sebagai syariat. Macam mana kita nak padu antara dua perkara ni? Baik, berkait dengan doa. Apakah doa boleh merubah takdir? Tidak. Tapi bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan hadis Nabi? La yuradul qada illa bidoa. Tidak ditolak qada itu kecuali dengan doa. Seolah-olahnya, kita faham selapis ni, bahawa doa itu merubah takdir. Begitukah? Inilah yang perlu kita faham. Jadi sebab itu kita ni dalam masalah dalam masalah berdoa ni kita kena faham. Bahkan kita ni sebenarnya dalam memahami nas dan agama ni, kita banyak merujuk kepada huraian alim ulama kita. Sebab apa? Dalilnya bermacam-macam. Kalau kita tahu sedua dalil, nak pakat, nak buat kesimpulan segala-galanya, inilah yang hari ni yang jadi masalah. Orang kita hari ni alim setapang. Kadang-kadang setapang pun tak penuh molek.
Jadi dia buat kurang atas ilmu dia tu nak buat kurang semua. Kau mulalah hak ni tak kena, orang ni tak kena, hak ni tak kena, orang ni tak betul. Macam-macam lah yang timbul. Hari ni puncanya sini lah. Kerana merasa kita ni alim. Lalu disebabkan rasa alim tu, rasa tahu belaka, lalu pandang orang tak tahu. Ni punca dia. Kau mulalah ulama' ni tak betul, ulama' ni salah lah, inilah. Alim sangat kita ni. Seolah ni kita alim sangat. Inilah perkara yang berlaku hari ni. Jadi bagaimana dengan hadis Nabi, la yuradul qada illa bid-du'a, tidak ditolak qada itu kecuali dengan doa. Maka di sinilah ulama usuluddin membahagikan qada itu, takdir Tuhan ni sebagai ada yang muallaq, ada yang mubram. Apa takdir yang mubram, apa takdir yang muallaq ni? Yang mubram ni takdir yang pasti dah, tak akan berubah ke mana-mana pun. Ini menjadi rahsia Tuhan. Apa yang sabit pada ilmunya, apa yang sudah ditetapkan oleh iradat dia tu. Dan ni rahsia, tak ada orang tahu hakikat sebenarnya, kecuali hak Tuhan beritahu kepada hamba-Nya, beritahu ke Nabi dengan jalan wahyu. Kadang-kadang Allah Ta'ala perlihatkan kepada para malaikat sehingga tertulis di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala perlihatkan kepada sebahagian awliya-Nya dengan kasyaf. Dapatlah dia tahu sebahagiannya, tapi hakikat pada dasarnya, hakikat sebenarnya tak ada orang tahu rahsia takdir ni. Jadi itu bagian hakikat. Yang mubram ni takdir yang tak akan berubah ke mana-mana pun. Itulah takdir yang hakiki, yang aslinya, yang sabit pada ilmu Allah, yang sudah yang tertakluk, yang sudah dikehendaki oleh kehendak Allah, iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ditetapkan. Adapun takdir yang disebut sebagai yang muallaq ini aspek tadi aspek hakikat. Rahsia kita tak tahu, cuma diberitahu kita kedudukan benda tu. Yang kedua aspek syariah ni, adanya takdir yang dinamakan muallaq, takdir yang ada kaitan dengan sebab musabab. Ni bahagian kita ni. Jadi kita disuruh berdoa ni kerana pandang aspek ni. Dan ada syariat, ada perintah syarak dalam hadis Nabi suruh kita berdoa kepadanya. Dan dikaitkan dalam Al-Quran, berdoalah kepada aku akan aku mustajabkan. Jadi itu adalah aspek syariatnya. Takdir yang ada kaitan dengan sebabnya. Jadi nak kabarnya bahawa apa-apa yang berlaku ni ada kaitan sebab musabab. Sebab musabab ni bukan faktor penentu kejadian tu. Bukan faktor penentu. Tetapi dia sebab kepada perkara itu. Sebab. Jadi Syekh menatok kabar kita ni, dia takut kita babah. Sampai ke tahap seolahnya jadi kita kelabu mata. Akhir sekali kita ke arah menganggap benda tu jadi faktor kepada apa yang kita dapat tu. Dia takut kita situ. Kalau kita faham jelas molek jadi sebab, tak ada masalah lah. Tapi bila kita ni makna manusia ni lalah, lupa. Kali-kali akhir sekali dia seolahnya sampai tu tahap lama doa lalu ni, akhir sekali dia anggap seolah-olahnya menjadi faktor kepada apa yang didapat tu. Tu Syekh Abdul nak tutup kita. Jadi tasawuf mengajar kita supaya kita berdoa kepada Allah Ta'ala ni atas dasar kita ni hamba-Nya. Jangan kita rasa doa kita akan merubah takdir Tuhan tu. Sehingga kita kata apa yang kita dapat ni kerana doa kita lah yang telah merubah. Asalnya doa gini, akhirnya jadi gini kerana doa kita. Jangan sampai gitu. Supaya kita ni berdoa atas dasar ubudiyah. Aku ni hamba-Mu ya Allah, Engkau perintahkan aku berdoa lah. Engkau ni Tuhan segala alam, Tuhan bagi segala alam ini, memang makhluk ini dapat bergantung kepadamu, maka makhluk memang berhak, memang patut sangat engkau makhluk ini berdoa kepadamu. Jadi atas dasar ubudiyah, pengabdian diri kita, laksanakan perintahnya. Bagi seorang hamba, dan hubungan hamba dengan Tuhannya, itu patternnya. Jadi kita doa kita atas dasar tu. Ada pun masalah jadi tak jadi, dari sudut pandangan tasawuf terserah kepadanya. Jadi itu maksudnya. Jadi selagi kita melihat doa menjadi sebab kepada kejadian itu, tidak ada masalah. Cuma tasawuf nak ajar kita adab. Adab supaya kita tidak terbabah, sehingga akhir sekali hampir-hampir atau cenderung kita meletakkan doa tu jadi faktor penentu kepada kejadian itu. Itu lebih baik. Jadi difahamkan kita supaya kita ni melaksanakan doa itu atas dasar ubudiyah. Yang ni Allah Ta'ala, bila kita ada hajat, kita minta dengan Allah Ta'ala atas dasar kita ni hamba-Nya, ya Allah, aku ni hamba-Mu, Engkau lah Tuhan, aku minta kepada-Mu. Yang kedua, Kau perintahkan aku buat gini, aku laksanakan atas dasar tu. Jadi maksudnya apa yang perlu kita tengok dalam doa kita tu
Bukan apa yang kita kehendaki dalam doa kita tu. Tapi atas dasar apa doa kita tu terlaksana. Tu tasawuf hajar kita situ. Tapi kalau kita nak tengok itu dengan pandangan syariat, apa yang kita nak dalam doa kita, Allah lah, tak ada masalah. Cuma tasawuf nak ajar kita adab. Dan adab ini, adab yang ternyata, adab yang menggabungkan antara hakikat dan syariat tadi. Syariat memerintahkan kita berdoa, tapi hakikat beritahu semuanya sudah ditakdirkan Allah. Gabung dua tu, inilah mari adab ni. Aku berdoa kepada-Mu ya Allah, tak rasa aku ni hamba-Mu. Kita ni kadang lain sikit. Keutamaan kita, pandangan kita dalam doa tu, apa kita nak tu. Itu pandangan kita ahli dunia akan pandang situlah. Tapi ahli adab ni, dia doa kita ni tidak apa pandang apa-apa dia nak tu. Tapi atas dasar apa dia berdoa. Ni dia. Ini dia yang nak diajar oleh Syekh Ibn Athar. Baik, balik kepada qada' tadi tu, sikit lagi. Qada' mu'allaq, qada' mubram ni. Jadi qada' yang mu'allaq ni, qada' yang ada sebab musababnya. Salah satu sebab kepada qada' itu doa kita. Jadi Allah Ta'ala ni sistem dia mengatur alam ini. Rahsia dia tu dizahirkan di Lauh Mahfuz, malaikat tahu situ. Maka itulah yang kadang-kadang boleh berlaku perubahan. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah Ta'ala menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Jadi salah satu sebab-sebab yang membawa kepada perubahan-perubahan ini dari aspek takdir yang mu'allaq tadi tu, doa kita tu. Jadi ulama usulin membahagikan takdir ni kerana nak memahamkan hadis-hadis Nabi yang berbagai-bagai ni dengan adanya persoalan takdir, adanya doa yang disebut tadi tu la yuradul qada illa bidu'a, maka beginilah huraian yang diberikan oleh ulama-ulama kita. Supaya kita faham dengan baik. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.